Terengganu FC semakin merapatkan kedudukan mata dengan Negeri Sembilan FC di tangga ketiga Liga Super 2022 selepas berhasil membenam cabaran Kedah Darul Aman FC 2-1 di Stadium Sultan Nizam Zainal Abidin. Kini hanya dibezakan 4 mata. Sang penyu masih kekurangan 3 perlawanan berbanding The Junks yang mengumpul 20 mata daripada 12 aksi. Kedah pula kekal di kedudukan kelima Liga dengan mengumpul 14 mata. Kedah kerap kali diasak di awal babak pertama menerusi rangkaian serangan Terengganu yang digerakkan Faiz Nasir, Faisal Halim dan Kipah Sherman. Tuan rumah tampak lebih berbahaya jika dibandingkan dengan Kedah yang lebih banyak terpaksa bertahan sambil menanti peluang membuat asakan menerusi serangan balas. Sang Kenari lebih mengharapkan pemain sayap kiri, Mahmud Al-Mahdi, untuk menjadi nadi serangan mereka. Namun, masalah kombinasi menjadi penghalang utama buat mereka untuk mencipta sesuatu yang lebih baik. Tiada kombinasi menarik mampu dicipta Kedah menerusi rangkaian serangan mereka yang digerakkan Al-Mahdi, Syazwan Zainun dan Ngah Jah. Dechmiti Sanrawat dan Deci Masa juga gagal berbuat sesuatu. Kipah Sherman membuka jaringan buat Terengganu pada minit ke-13. Hasil hantaran lulus Faisal Halim yang bergerak di sebelah kanan melewati bek kiri Arif Farhan dan bek tengah Akmal Zahir yang hanya melihat. Peluang terbaik mereka hanya hadir di minit ke-23 menerusi Ngah Jah. Namun penyerang itu hanya mampu membuat rembatan melewati palang walaupun hanya perlu membuat sentuhan mudah di depan gawang. Selain itu, rembatan jarak jauh Arif dari luar kotak penalti pada minit ke-37 hanya menggegar palang. Benteng pelawat kerap kali diuji lawan, namun mujur kekentalan Ifwad Akmal di gawang sekurang-kurangnya membuat tuan rumah buntu untuk menambah jaringan di babak pertama. Antaranya double saves Ifwad hasil rembatan Faisal dan Sherman di minit ke-43. Deretan peluang lain juga sentiasa dikecewakan oleh Ifwad. Melihat lawan menguasai babak pertama, 3 pertukaran segera dibuat. Pengendali Kedah, Aidil Syarin Sahak sebelum babak kedua bermula dengan kemasukan Fayyad Zulkifli, Azamuddin Akil dan Hishamuddin Ahmad. Mungkin beliau risau keputusan tewas di pusingan kedua Piala FA minggu lalu bakal berulang di aksi Liga pula. Begitupun, Terengganu masih menguasai permainan. Tiada yang menarik mampu dihasilkan Kedah apabila acap kali lawan mencipta gerakan mengasak ke kubu mereka. Minit ke-53, Ifwad sekali lagi menyelamatkan gawangnya menerusi percubaan Faisal selepas menerima hantaran lulus Sherman yang membelah benteng. Sampai bila Ifwad mampu bertahan lagi apabila 4 minit kemudian beliau sekali lagi ditewaskan dan kali ini menerusi rembatan jarak jauh pemain Tenggah, Manuel Ot, selepas menerima hantaran setup oleh Faiz. Benteng tuan rumah kukuh bertahan hasil kombinasi baik Syahrul Nizam, Papi Diakite, Azam Azmi dan Alif Zakaria walaupun kerap diasak selepas sejam aksi berlangsung. Kedah mula dilihat cuba mencipta sesuatu. Tetapi apa yang cuba mereka gerakkan lihat kurang berkesan dalam usaha untuk memecah kebuntuan. Kedah kekurangan impak di jentera tengah waima pertukaran pemain telah dilakukan. Kombinasi yang cuba dihasilkan mudah untuk dipatahkan oleh sang penyu terutamanya hantaran-hantaran akhir di final third Kedah. Di minit ke-92,
Pemain gantian Azamuddin akhirnya berjaya memberikan sinar kebangkitan buat Kedah selepas menerima bola kedua yang ditepis Suhaimi Hussein di depan gawang untuk meledak gol sagu hati buat mereka. Namun, ia tidak mencukupi buat pelawat yang akhirnya terpaksa aku tewas tipis 1-2 kepada Terengganu. Manakala itu, Johor Darul Ta'zim, JDT, berjaya untuk meraih kemenangan ke-8 mereka sebentar tadi dalam saingan Liga Super 2022 apabila mereka menewaskan Sabah dengan keputusan 2-1 di Stadium Likas sebentar tadi. Pada perlawanan tersebut, jelas kedua pasukan berjaya mempamerkan aksi yang sangat berkualiti untuk masing-masing merebut takhta Liga sepanjang minit permainan. Tampil selaku tuan rumah, Sabah berjaya memperoleh gol pendahuluan terlebih dahulu menerusi Pak Tesu sebelum kelebihan 1 gol tersebut dipadam oleh 2 jaringan menerusi Fernando Forestieri di separuh masa pertama dan penghujung masa tambahan. Seawal 5 minit permainan menyaksikan pelawat jelas menguasai permainan dengan beberapa siri serangan berjaya dilancarkan ke kawasan Sabah. Sabah nyata sedikit kelam kabut pada awal perlawanan jelas lebih banyak bertahan menahan asakan lawan yang dilihat sudah menyesuaikan diri dengan secepat mungkin sejak wisil permulaan ditiupkan. Selepas 10 minit perlawanan, Sabah akhirnya mendapat rentak yang dicari mereka apabila giliran tuan rumah pula untuk menguasai perlawanan menerusi siri serangan bertali arus yang dilancarkan. Sabah akhirnya mendapat jaringan pertama mereka menerusi Pak Tesu pada minit ke-19 untuk meletakkan tuan rumah di hadapan terlebih dahulu. Gol terhasil apabila pemain import tersebut berjaya melepaskan rembatan deras untuk menewaskan Farizal Malias. Setelah pertahanan pelawat gagal mengeluarkan bola dengan lebih baik dari kawasan berbahaya. Pada minit ke-26, giliran JDT pula kembali menyamakan kedudukan menerusi Fernando Forestieri setelah pemain tersebut menerima hantaran cantik dari sebelah kanan menerusi Arif Aiman untuk menjadikan keputusan semasa 1-1. Separuh masa kedua menyaksikan JDT lebih mendominasi perlawanan untuk terus mengasak ke kubu Sabah bagi mencari gol kedua mereka. Perlawanan juga sering dihiasi dengan tiupan bisil oleh pengadil apabila banyak kekasaran melibatkan kedua pasukan. Tersebut berlaku sejak separuh masa pertama permainan. Forestieri mengesahkan kemenangan tersebut apabila berjaya meledak gol kedua buat JDT pada minit ke-94 menerusi sepakan percuma di luar kotak penalti untuk mengecewakan ribuan para penyokong tuan rumah. Keputusan perlawanan kekal 2-1 dengan kemenangan memihak buat JDT untuk terus mengukuhkan kedudukan carta Liga. Perlawanan juga berakhir dengan sedikit tegang apabila ada pergeseran berlaku membabitkan para pemain kedua pasukan di atas padang sebelum wisil penamat ditiupkan oleh pengadil. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.